Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana sudi lagi hampir ke dalam channel Radio 12 Malam bersama dengan saya Angah. Okey guys, patutnya semalam saya akan upkan kisah daripada Tamar Jalis, tapi sebab excited sangat kononnya lah nak habiskan episod daripada Tok Awang terlajak pula. Dah jadi 2 hari pula kisah dengan Tok Awang. Okey, baik. Jadi kita tak mau mengoceh panjang kan. Kita akan teruskan dengan jilid 2 episod yang ke-30 dari Tamar Jalis, Ilmu Raja Kelawar. Datuk pun mengeluarkan perintah pendek buat saya. Jangan memancing di kolam waktu bunga senja. Kalau kau bantah, aku patah-patahkan leher kamu. Begitulah Datuk. Dalam perintah yang lembut terselit satu ugutan yang amat menakutkan. Faham? Sergahnya. Faham, Tok. Ternyata pengakuan saya itu tidak dapat menenangkan perasaannya. Datuk tidak putus-putus menyatakan kesalnya pada nenek terhadap perbuatan saya itu. Tetapi nenek tetap memberitahu Datuk apa yang saya lakukan itu terjadi secara tidak sengaja. Barangkali mereka ni mahu menguji sejauh mana kekuatan ilmu yang aku tuntut. Datuk mengeluh sambil memperkemaskan silanya menghadapi hidangan makan malam. Usah diingatkan kisah tu, ujar nenek sambil menghulurkan mangkuk nasi pada saya. Nasi pun saya masukkan ke dalam pinggan. Nenek hulur pula mangkuk nasi pada Datuk. Bila makan malam selesai, saya tersandar di dinding. Nenek terus membasuh pinggan mangkuknya di dapur. Datuk mengambil daun sirih dari tepak. Kemudian Datuk menyuruh saya mengambil daun serunai laut dan kapur di ruang tengah. Perintah itu saya ikuti. Daun sirih dan serunai laut Datuk campurkan dengan kapur. Ketiga-tiga benda itu Datuk hancurkan dengan tapak tangan. Akhirnya direndamkan dalam cawan beberapa saat. Datuk pisahkan daun sirih, daun serunai laut dan kapur dari air di dalam cawan dengan menggunakan penapis yang halus. Sebelum air itu diminum, saya lihat Datuk membacakan sesuatu. Ini ubat yang baik, katanya sambil merebahkan badan atas lantai. Saya terus masuk ke dalam bilik. Saya melihat dan membaca beberapa kitab tua tentang perubatan tradisional yang ditulis dalam tulisan Jawi. Ada beberapa perkataan Jawa kuno yang tidak saya faham. Saya akan bertanya pada Datuk dan dia akan memberikan makna perkataan itu pada saya hinggalah faham. Memang, ubat yang dibuat oleh Datuk itu cukup berkesan untuk dirinya. Batuk Datuk beransur kurang. Menjelang pukul 12 malam, batuk Datuk tidak kedengaran lagi. Cuma yang saya dengar hanyalah bunyi dengkurnya yang tidak putus-putus. Saya terdengar kokok ayam bertalu-talu. Mata saya masih segar. Tidak ada rasa mengantuk. 2 buah kitab lama sudah selesai saya baca. Badan mula terasa sejuk. Saya pun rebahkan badan di atas lantai. Saya terpandangkan daun tingkap bilik yang terbuka dengan sendirinya. Saya bangun untuk merapatkan daun tingkap tersebut. Bila papan tingkap saya sentuh, saya terdengar bunyi belalang pelesit berbunyi dengan nyaringnya dari sebelah kanan. Saya cuba mencarinya tetapi belalang itu tidak kelihatan kecuali suaranya yang cukup keras. Angin dini hari yang bertiup lembut membawa bunyi kicau burung murai. Dari mana datangnya saya sendiri pun tidak tahu. Dengan sepenuh tenaga, daun tingkap itu saya tarik. Usaha saya gagal. Bagaikan ada suatu kuasa yang menahan pada daun tingkap itu. Saya terasa pula angin terlalu keras bertiup. Saya lihat pokok-pokok di luar macam digoncang manusia. Saya juga terdengar sekawan burung berak-berak terbang tinggi sambil berbunyi dengan rancaknya. Burung-burung itu berpusing-pusing atas bumbung rumah. Tanpa membuang masa, saya pun dongakkan kepala ke atas langit. Baik, saya mencelah sikit. Burung berak-berak. Kejap lagi saya akan Google. Siapa-siapa yang tahu burung ini boleh juga komen di ruangan komen nanti. Saya sebut berak-berak lah. Takkan saya nak sebut berak. Takkan saya nak sebut bebe kan. So, saya akan sebut bebe. Baik, kita teruskan. Saya terlihat satu cahaya berjerumbai, iaitu bermaksud bertali-tali, dari bahagian bawah lembaga yang terbang di angkasa menuju ke arah anak bukit di sebelah utara. Dalam saat yang sama juga saya terdengar suara burung jampuk bertalu-talu dari dahan pokok ke kabut tinggi di kanan rumah. Dalam gelap malam yang memanjang itu, saya bagaikan terpandang kelibat lembaga besar melintas di depan mata saya. Saya segera mengambil pelita minyak tanah. Bila saya berpatah balik ke arah tingkap, saya dapati tingkap yang lagi satu terbuka dan daun tingkap itu dihempas bertalu-talu dengan kuatnya. Semua rumah bergegar.
Datuk terjaga dari tidurnya. Datuk datang dan berdiri di belakang saya. Dia menyuruh saya beredar dari situ dan mengambil alih tempat saya. Dia berdiri di muka tingkap dan burung berek-berek. Di sini disebut berek-berek pula. Tak apalah, kita ikut je lah apa yang ditulis. Burung berek-berek lalu berlegar-legar atas bumbung rumah semula. Datuk pun menekan pangkal hidungnya dengan ibu jari kanan. Matanya tajam menembusi malam yang pekat itu. Dengan mudah, Datuk merapatkan kedua belah daun tingkap lalu menguncinya. Baru dalam 2 tapak Datuk melangkah ke arah saya. Daun tingkap terbuka semula. Bila Datuk mahu merapatkannya semula, satu pukulan kepak burung hinggap ke muka Datuk. Muka Datuk segera berubah menjadi lebam kebiru-biruan. Datuk jatuh ke atas lantai. Saya segera mengambil beberapa helai bulu burung yang gugur di sisinya. Saya lihat Datuk berguling-guling atas lantai menahan kesakitan. Pipi kanan Datuk berdarah terkena cakar kaki burung. Saya menjadi kelang kabut dan saya lihat ke atas bentul tingkap terjulur pula kepala manusia yang berbulu burung. Dalam saat-saat yang cemas itu, Datuk membuka kain. Saya tersipu-sipu melihatnya berbogel di hadapan saya. Darah dari pipi kanannya terus mengalir. Datuk menyarungkan kain pelekat dalam keadaan terbalik dari kepala ke kaki. Semua perbuatan Datuk itu diperhatikan lembaga bermata merah. Baik, dekat sini dulu saya pernah tanya juga apa masalah kalau kita pakai daripada kain tu, kain pelekat daripada kepala ke kaki. Apakah itu yang dimaknakan sebagai terbalik? Ataupun dimaksudkan kain tu dia terbalikkan, maksudnya yang luar jadi dalam, yang dalam jadi luar, kemudian dipakai daripada kepala, daripada arah kepala, daripada atas masuk ke bawah. Siapa-siapa yang tahu boleh komen. Ambilkan aku segenggam beras, jerit Datuk sekuat hati. Nenek tergesa-gesa masuk ke dalam bilik dengan membawa segenggam beras erat-erat dan memberikan kepada Datuk. Datuk pun melemparkan beras yang digenggamnya ke arah lembaga bermata merah. Satu jeritan terdengar di tengah malam yang pekat itu, bersama dengan pekikan anjing dan burung hantu bersahut-sahutan. Lembaga bermata merah Ya Allah, pasal ni jadi sangkut-sangkut. Sekejap ya. Lembaga bermata merah itu hilang di muka jendela. Suasana kembali tenang. Nenek memimpin Datuk keluar dari bilik saya. Minta maaf, saya mencela sekali, malam ni gagak lebih sangat ni. Suasana sejuk. Baik, saya teruskan. Muka Datuk pucat. Darah yang mengalir di pipi bertukar menjadi air putih yang kental. Baunya cukup busuk macam bau bangkai. Ambilkan aku segenggam beras lagi. Basuh beras itu dengan air kelapa muda. Dan kau jangan terkena air kotor ni. Pergilah cepat-cepat. Aku nak basuh muka. Aku dah tak tahan lagi rasanya menahan panas ni. Daging pipi aku dah macam kena dengan api. Datuk berkata dengan tenang pada nenek. Dan nenek pun ke dapur mengambil beras serta memetik kelapa muda jenis rendah di belakang rumah. Nenek melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Datuk. Sambil membaca beberapa ayat Al-Quran, Datuk membasuh mukanya dengan air kelapa pembasuh beras. Muka Datuk kembali merah dan segar. Air yang jatuh atas lantai Datuk sapu dengan kain busuk. Dan kain itu dimasukkan ke dalam satu baldi kecil. Mungkin di sini dimasukkan kain busuk tu, kita panggil selalu ni kain buruk. Okey. Esok ni kena tanam ni, kata Datuk. Dia bangun dan terus rapat ke muka jendela. Lama juga Datuk berdiri di situ. Saya tidak tahu apa yang dibuatnya. Bila Datuk terdengar suara azan subuh, barulah Datuk beredar dari muka tingkap dan mengajak saya mengambil wuduk. Sementara menanti matahari pagi terbit di kaki langit, Datuk membaca Al-Quran. Saya mengulangi mata pelajaran bahasa Inggeris dan membuat kerja rumah ataupun dipanggil homework seperti yang disuruh oleh Mr. Ismail. Mr. Ismail ini lulusannya Kirkby College, mengajar di sekolah rendah Inggeris tempat saya. Kemudiannya berkahwin dengan seorang gadis yang mengajar satu sekolah. Mr. Ismail akhirnya bertukar mengajar ke maktab tentera di Sungai Besi. Dalam pilihan raya tahun 70-an, Mr. Ismail bertanding sebagai calon bebas namun kalah di tangan calon Barisan Nasional bagi kawasan Pengkalan Baru. Sejak itu cerita tentang Mr. Ismail tidak lagi saya dengar. Okey, dekat sini masuk politik pula. Ni bukti daripada dulu ni. Minyak tak pernah turun Aduh. Okey, baik, kita teruskan.
Pagi itu selepas menanam kain buruk dan baldi, Datuk mengajak saya pergi ke pekan kecil. Kami naik basikal. Saya duduk di belakang dan Datuk pun mengayuh basikal. Tidak lama kami berada di pekan. Setelah membeli ikan masin dan bilis, dalam waktu 1 jam kami pun pulang. Sementara menanti waktu makan tengah hari, Datuk mengajak saya menebang buluh untuk buat raga dan luka. Ataupun kita panggil sekarang ni, bukan sekarang lah, kita panggil sebagai bubu. Okey. Datuk cukup cekap memotong buluh dan menakiknya. Dia tidak kelihatan letih walau sedikit pun. Tugas saya tidak berat, cuma memisahkan ranting buluh dari batangnya dan membelah buluh yang sudah dipotong oleh Datuk. Buluh yang sudah dibelah itu saya aturkan atas tanah supaya kena cahaya matahari. Dengan itu, buluh akan cepat kering dan memudahkan kerja merautnya. Kerja kami berhenti bila nenek menjemput kami makan. Cukup berselera Datuk dan saya makan. Jarang-jarang kita dapat makan bersama kan? Kata saya. Tentulah, kau dan Datuk asyik berjalan je. Celah nenek. Betul, aku rasa esok pun kita tak boleh makan macam ni. Kenapa pula tu? Tanya saya pada Datuk. Ada alamat aku akan dipanggil orang. Apa alamatnya tu? Masa aku terbang buluh tadi. Ya Allah, terbang pula dah. Saya ulang balik. Masa aku tebang buluh tadi, ada anak kelawar terbang melawan angin. Oh, baru saya tahu. Saya meningkah cakap Datuk. Disambut dengan ketawa oleh nenek. Memang tepat cakap Datuk. Lebih kurang pada pukul 3 petang, seorang anak muda berdahi luas tiba di kaki tangga. Anak muda itu memakai seluar panjang kuning, berbaju putih berlengan pendek dan memakai selipar jempun. Yang ni dia bukan cerita pasal berkaki ayam, okey? Saya tahu tujuan awak datang. Kata Datuk sebelum anak muda itu membuka mulut. Datuk lalu mengajak anak muda itu naik. Tempat awak dikacau syaitan. Tambah Datuk lagi. Anak muda yang terbangun-bangun itu menganggukkan kepala tanpa diberi sebarang isyarat. Nenek terus meletakkan kopi dan roti kering di hadapan Datuk dan anak muda itu. Anak muda yang berkulit agak gelap itu memberitahu Datuk yang dirinya bekerja sebagai nelayan di Pantai Remeh. Sudah ramai dukun dan pawang yang ditemuinya meminta jasa baik mereka menghalau sejenis makhluk yang mengganggu penduduk kampungnya di Batu Tujuh Segari. Semuanya menolak tidak sanggup, kata anak muda itu. Habis, mana kau tahu rumah aku? Aku bukannya pawang dan aku bukanlah bomoh. Ada orang menyuruh saya minta jasa baik pakcik. Siapa? Sarjan Hamid, Balai Polis Pantai Remis. Engkau harus tahu ya, aku ni bukan pawang dan aku bukan dukun. Aku hanya berikhtiar, yang menentukan kejayaannya hanya Allah Ta'ala saja. Saya faham pakcik. Nada suara anak muda itu merendah. Sebelum memulakan sebarang perjalanan, Datuk menghitung dan mengira apakah perjalanannya membawa tuah ataupun celaka. Setelah bertafakur beberapa minit, Datuk memberitahu anak muda itu masa yang paling sesuai melangkah adalah apabila matahari sudah condong separas dahan kelapa. Anak muda itu tidak membantah permintaan Datuk itu. Di luar sinar matahari cukup angkuh jatuh atas bumi dan dedaun di halaman rumah. Kicau burung kelicap amat riang melompat dari dahan ke dahan bersama hembusan bayu yang lembut dan nyaman. Kepala saya digayuti persoalan. Kenapa begitu mudah Datuk menunaikan permintaan dari orang yang memerlukan pertolongannya? Apakah Datuk mahu mencari dan menambah pengalaman? Atau Datuk mahu menguji ilmu yang dituntutnya? Persoalan itu tidak mendapat jawapan dan mati dengan sendirinya dalam tempurung kepala saya. Kenapa yang kau sibuk-sibuk sangat? Apa kau ni diwakilkan oleh penduduk di situ mencari aku? Datuk menyoal anak muda itu. Tidak. Kalau tidak, kenapa kau mesti bersusah payah? Ada hubungan dengan ayah saya. Ayah kau? Siapa dia ayah kau tu? Datuk agak terkejut. Matanya merauti seluruh wajah anak muda itu. Dari gerak-gerinya ternyata anak muda itu kurang senang dengan pertanyaan itu. Ada sesuatu yang mahu dirahsiakannya dari Datuk. Usah berahsia dengan aku. Kalau kau bercakap jujur dan terus terang, akan memudahkan kerja-kerja aku. Ingatlah, apa yang kau buat sekarang bukan untuk kejahatan. Datuk cuba membunuh rasa resah dalam diri anak muda itu. Anak muda itu tundukkan kepalanya merenung lantai rumah.
Ayah saya Haji Saad Talu. Dengan nada suara yang lemah, anak muda itu menyatakan pada Datuk. Wajahnya kelihatan agak muram. Datuk memperkemaskan silanya dan merenung keluar. Melihat daun rambutan dan manggis yang ditolak angin bergerak-gerak penuh malas. Pakcik pernah ke dengar nama tu? Pernah. Ayah kamu berasal dari Sumatera di daerah Talu. Aku kira dia sengaja mengekalkan nama tempat lahir di hujung namanya. Ya, memang ayah sendiri ada menceritakan yang dia berasal dari Talu. Datuk kelihatan tenang mendengar cakap anak muda itu. Datuk menekan pangkal belikatnya dengan tapak tangan, menghilangkan rasa lenguh akibat terlalu lama duduk. Ayahmu sakit? Soal Datuk lagi. Tidak. Jadi untuk apa kau datang kemari? Ayah saya sudah meninggal dunia. Datuk membelikkan biji matanya. Hujung kening sebelah kanannya saya lihat bergerak-gerak. Tanpa banyak bicara, Datuk bangun lalu masuk ke dalam biliknya. Datuk keluar dengan membawa secebis kain hitam 3 segi. Datuk letakkan kain hitam itu di hujung lutut kanan anak muda tersebut. Kemudian Datuk menyuruh anak muda itu menekan bahagian tengah kain hitam dengan ibu jari kanannya. Datuk melihat urat-urat yang timbul di belakang tangan anak muda itu. Datuk tersenyum lalu memegang pangkal siku anak muda tersebut. Dalam beberapa saat sahaja saya lihat dahi anak muda itu berpeluh. Mukanya berkerut menahan kesakitan yang amat sangat. Saya lihat Datuk tidak memperlakukan sesuatu terhadapnya. Datuk sekadar menemukan kulit tangan dengan kulit di bahagian siku anak muda itu bagaikan terkunci. Dari hujung kedua belah bibirnya terkeluar air liur, meleleh hingga ke pangkal dagu. Air liur itu kelihatan kekuningan macam air liur basi dan baunya kurang menyenangkan. Datuk berhenti menjamah kulit siku anak muda itu. Anak muda itu nampak termengah-mengah macam berlari berbelas batu dalam panas yang terik. Bahagian belakang baju putihnya basah oleh peluh macam baru kena hujan. Kau ada menuntut sesuatu dari ayahmu? Soal Datuk sebaik saja anak muda itu menyandarkan badannya ke dinding. Mata Datuk dengan mata anak muda itu bertemu. Macam ada perlawanan ilmu batin antara anak muda itu dengan Datuk. Cukup susah saya mau menggambarkan keadaan perlawanan itu. Perkara yang nyata, urat-urat dalam kolam mata anak muda itu bagaikan tersembul merah. Berterus terang dengan aku. Jangan cuba uji aku, nanti kau binasa. Pekik Datuk sekuat hati. Serentak dengan itu dia menampar lantai. Papan lantai yang ditampar oleh Datuk saya lihat berlubang sebesar tapak tangan. Bahagian tepi papan yang berlubang itu mengeluarkan asap. Manakala papan yang tercerai saya lihat menjadi hitam macam arang. Ada, cuma separuh jalan. Ayah saya paksa saya menuntut darinya. Saya tak nak. Dia paksa juga. Janganlah jahanamkan hidup saya, pakcik. Anak muda itu mula menangis. Datuk terdiam. Dari gerak-gerinya saya tahu Datuk kesal dengan apa yang telah berlaku. Tanpa segan silu, Datuk minta maaf pada anak muda itu. Kamu tu yang terlalu berahsia dengan aku. Bukankah sudah aku katakan berterus terang sahaja dengan aku? Saya ni tak berniat begitu, pakcik. Tetapi saya bagaikan digerak oleh sesuatu untuk berbuat begitu. Aku faham. Semuanya terjadi di luar kemampuan diri kamu. Ini membuktikan yang arwah ayah kamu mahu kamu menurut jejak langkahnya. Mendengar cakap Datuk itu, anak muda yang malang terus mengeluh. Secara terbuka, anak muda itu mengakui yang dia tidak bersetuju dengan beberapa ilmu kebatinan yang diamalkan oleh arwah ayahnya yang bertentangan dengan akidah Islam. Banyak perkara yang meragukan saya, pakcik, ujar anak muda itu. Antaranya, Datuk mula mencukir rahsia. Dia mengajarkan ajaran ilmu matahari yang dibawanya dari salah sebuah negeri di Timur Tengah semasa dia menjadi kelasi dulu. Baik. Kejap, tak apa, kita teruskan lagi. Lagi, ajaran tu bercampur aduk antara Islam dengan pemujaan pada sesuatu seperti memuja bulan, matahari dan laut. Ada kalanya benda-benda yang dipuji tu lebih mulia sifatnya dari Allah yang menjadikan alam ni. Dia sudah ke Mekah dan bergelar haji. Itu pun meragukan saya.
Menurut beberapa kawan rapat saya, dia tidak ke Mekah. Okey, kat sini saya macam boleh agak ada dia punya cerita ni. Tapi kita teruskan. Tetapi menunaikan ibadah haji di salah satu tempat di Pulau Pinang. Ayah saya tak pernah sembahyang Jumaat dan berjemaah di surau. Dia lebih banyak mengasingkan diri dan membuat amalan secara rahsia. Okey, kat sini saya celah. Agak-agak ni, ini kalau saya dekat belah Kedah, kami gelarkan ini orang matahari. Siapa-siapa tahu tentang berkenaan ni boleh komen. Boleh komen di ruangan komen. Lama tak dengar perkataan orang matahari ni sejak berhijrah. Baik, kita akan teruskan. Apa tindakan orang-orang kampung tempat kamu? Sejak kematian ibu, saya dan ayah dipulaukan. Adik-adik yang lain membawa diri ke tempat lain. Datuk termenung panjang dan anak muda itu meneruskan ceritanya tentang arwah ayahnya. Menurut anak muda itu, ketika ayahnya mahu mengembuskan nafas yang terakhir, ayahnya berhempas pulas menendang dinding dan lantai. Sesudah mengeluh macam lembu kena sembelih, barulah roh ayahnya bercerai dengan jasad. Bila ayahnya mahu dikuburkan, satu perbalahan telah berlaku di antara orang kampung. Satu puak tidak mahu ayahnya dikuburkan di tanah perkuburan Islam. Mereka mahu menempatkan tubuh ayahnya di satu tempat yang lain. Alasan mereka kenapa hal itu patut dilakukan, kerana mereka mengira arwah ayahnya bukan seorang Islam. Manakala pihak yang satu lagi mahu tubuh ayah anak muda itu disemadikan di tanah perkuburan Islam. Alasan mereka, arwah Haji Saad memang seorang Islam. Surat lahir dan kad pengenalan membuktikan yang arwah itu memang Islam. Pihak itu juga menyatakan menentukan sama ada seseorang itu Islam atau tidak bukanlah terletak di tangan orang kampung. Ada pihak yang tertentu yang boleh memutuskan seperti Jabatan Agama, Mufti dan lain-lain lagi. Hanya Allah sajalah yang dapat menentukan seseorang itu Islam atau sebaliknya, kata Datuk. Anak muda itu terdiam. Dia tidak mengatakan cakap Datuk itu benar ataupun tidak. Dari kedipan matanya lembut, saya membuat kesimpulan anak muda itu setuju dengan apa yang dikatakan oleh Datuk. Setelah penghulu dan ketua kampung campur tangan, arwah ayah saya ditanam di tanah perkuburan orang-orang Islam. Anak muda itu menyambung perbualannya terputus. Anak muda itu menceritakan tentang arwah ayahnya dengan wajah yang muram. Menurutnya, waktu tubuh ayahnya mahu ditimbus dengan tanah, beberapa orang kampung yang meletakkan tubuh ayahnya dalam lubang kubur melihat sesuatu yang ganjil berlaku pada tubuh ayahnya. Apa yang ganjilnya tu? Saya pula menyoal. Mukanya ditumbuhi bulu macam burung, jawabnya. Apa yang mereka buat? Datuk pula mengajukan pertanyaan. Mereka tanya saya, sama ada saya mahu melakukan sesuatu. Saya tidak ada pilihan melainkan menyuruh mereka menimbusnya dengan tanah. Saya menarik nafas panjang. Seram juga saya mendengarnya. Saya lihat wajah Datuk masih dalam keadaan yang tenang. Anak muda itu menggigit ibu jarinya. Suasana dalam rumah terasa sepi buat beberapa minit. Kami termenung panjang. Masing-masing membuat perhitungan dan tanggapan yang tersendiri setelah mendengar cerita ganjil dari anak muda itu. Anak muda itu bangun dan berdiri dekat pintu, merenung ke arah pokok-pokok mempelam dan manggis yang disinari matahari petang. Lama juga dia termenung di situ. Selepas orang-orang kampung pulang dari tanah kubur, langit yang cerah bertukar hitam. Kilat guruh berbunyi kuat. Pokok nibung di belakang rumah kami dipanah petir. Kemudian hujan turun dengan lebatnya. Hujan tu pula berhenti bila masuk waktu subuh. Saya silap dialog ni. Ini bukan dialog budak tu. Baik, saya ulang lagi sekali ya. Minta maaf ya. Selepas orang kampung pulang dari tanah kubur, langit yang cerah bertukar hitam. Kilat guruh berbunyi kuat. Pokok nibung di belakang rumah kamu tu pula dipanah petir. Kemudian hujan turun dengan lebat. Hujan tu pula berhenti masa masuk waktu subuh. Tanpa diduga, Datuk terus berkata demikian. Anak muda segera mengalihkan pandangannya pada Datuk. Mana pakcik tahu? Anak muda terkejut besar. Ilmu yang diamalkan oleh ayah kamu tu ilmu yang salah. Sebenarnya saya tahu serba sedikitlah tentang ilmu tu. Terang Datuk dengan jujur kepadanya. Datuk lalu memberi penerangan tentang ilmu tersebut.
Menurut Datuk, ilmu itu dikenali dengan nama ilmu kelawar atau ilmu burung yang pernah digunakan oleh kelasi-kelasi kapal bila kapal mereka pecah atau karam di tengah laut pada zaman dahulu. Masa berlaku peperangan antara tentera Belanda dengan pejuang kemerdekaan Indonesia, beberapa orang yang mengamalkan ilmu tersebut telah menggunakannya untuk melawan pihak musuh, terutamanya di daerah Mandailing dan Talu. Orang yang mahu memperoleh itu haruslah bertapa dalam keadaan menanamkan separuh badan dalam tahi kelawar. Sebelum itu, orang yang terlibat harus pergi ke sebuah gua di Gunung Kidul di Pulau Jawa, mengabdikan diri pada syaitan di situ dengan membuat pemujaan pada sekeping papan yang sudah berusia beribu-ribu tahun. Papan yang dipuja akan menjadi lembaga yang menyerupai dengan tubuh badan yang mahu menuntut ilmu. Kemudian lembaga itu akan menghisap darah ibu kaki orang yang mahu memperhambakan diri. Syarat utama orang yang menuntut ilmu itu haruslah mengakui papan tua itu adalah benda yang paling berkuasa, maha mengetahui dan menyerahkan roh dan jasadnya pada papan penunggu. Dilarang sama sekali melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah. Semasa orang itu menanamkan separuh badannya dalam tahi kelawar, dia hanya memakan kepak kelawar selama 44 hari. Bila amalannya sudah genap, 100 hari tubuhnya akan berbulu seperti burung dari kepala hingga ke pinggang. Dari pinggang ke bawah macam tubuh manusia. Ketika bulan mengambang penuh, dia akan terbang dan kembali ke rumah asalnya. Setiap malam, dia harus menyediakan darah kelawar 1 mangkuk putih dan diletakkan di bawah pokok nibung. Demikian Datuk memberitahu tentang ilmu yang diamalkan oleh arwah ayahnya. Saya mencelah ke ini yang orang Kedah duk kata kawak. Saya walaupun duduk Kedah kadang sebenarnya saya pun tak berapa mahir sangat bahasa Kedah ni. Biasalah anak askar banyak merantau. Kawak. Memang saya terbayang-bayangkan kawak ni adakah dia separuh manusia. Tapi yang saya faham kawak tu orang mencuri. Siapa-siapa tahu boleh komen kita bincangkan. Baik, kita sambung. Apa untungnya ilmu tu, Datuk? Tanya saya. Boleh mengumpulkan kekayaan asalkan patuh dengan perintah syaitan. Boleh menjadikan diri macam burung dan terbang untuk menjahanamkan orang. Satu perbuatan yang laknat ni. Kata Datuk lagi. Anak muda yang malang itu mengeluh. Dia mula tahu sekarang kenapa masa arwah ayahnya masih hidup selalu mengasingkan dalam sebuah bilik yang gelap. Setiap malam tidak pernah berada di rumah kecuali waktu menjelang subuh. Lebih kurang pukul 4 petang, kami pun memulakan perjalanan menuju ke sebuah kampung kecil di pinggir Pekan Segari yang terletak di daerah Manjung. Dulunya dikenali sebagai daerah dinding. Baik, orang-orang Manjung. Kalau ada orang Manjung ke dalam ni, boleh komen Betul ke ni? Dulu dipanggil daerah dinding. Baik, kita teruskan. Masa yang kami ambil untuk sampai ke situ lebih kurang 1 jam lebih dengan menaiki teksi. Anak muda itu terus menunjukkan ke arah rumah papan yang letaknya agak terpencil dengan rumah lain di kampung tersebut. Sejak ayah saya mati, rumah ni kami tinggalkan. Setiap malam ada manusia berkepala burung dan berbadan manusia datang ganggu kami yang diami di situ. Sejak rumah ditinggalkan, kami mendengar orang bercakap dalam bahasa yang kami tak tahu. Anak muda itu menceritakan tentang rumah papan yang kami lihat dari jauh. Lagi, ada apa lagi yang ganjil? Tanya Datuk. Sejak hari-hari ni, benda ganjil tu sudah mengganggu rumah orang lain pula. Tambah anak muda itu. Terima kasih kerana sudi mendengar dari mula sampai habis. Kita akan terus dengan episodnya besok. Bukan besok, lusa insyaAllah. Besok kita akan bertemu dengan kisah Berdatuk Awang. So lusa insyaAllah kita akan bertemu lagi untuk episod yang ke-31. Lain-lain tak ada apa daripada saya. Terima kasih saya ucapkan lagi. Saya akan cakap saya akan peringatkan untuk lusa episod 31 yang bertajuk Rumah Misteri. Baik, terima kasih lagi sekali. Saya pun dah mengapu cakap ni. Sebab nak meligankan masa untuk nak upload dah pukul 12 ni. Terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.